Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Semalam Kementerian Pendidikan Malaysia sudah pun melancarkan satu program yang dikatakan Sekolahku Sejahtera. Satu konsep untuk memastikan semua warga pendidikan ataupun pemegang taruh Kementerian Pendidikan dapat menghayati perkara-perkara yang berkaitan dengan 14 elemen sejahtera yang dikongsikan semalam. Tetapi mungkin di lapangan ataupun dari aspek pakar pendidikan, apakah perkara yang baru yang cuba ditonjolkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan konsep Sekolahku Sejahtera ini? Ataupun segala 14 elemen yang diterangkan semalam sudah pun sebenarnya dilaksanakan, sedang dipraktiskan, sedang diamalkan oleh para pendidik, petugas sekolah, Kementerian Pendidikan, pejabat pendidikan daerah, termasuk juga anak-anak murid yang sedang berada di bangku sekolah. Di talian pada malam ini, saya akan bersama dengan saudara Hasrizal Abdul Jamil, rakan saya yang kini berada di Island, pengarah pendidikan Yayasan Pendidikan Khalifah. Hasrizal, terima kasih walaupun kesejukan di sana. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin reaksi awal apabila Hasrizal mendengar KPM melancarkan konsep Sekolahku Sejahtera semalam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengikut rapat, terutamanya majlis pelancaran yang diadakan semalam oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin. Secara asasnya saya sangat gembira dan mengalu-alukan usaha yang dilakukan oleh KPM untuk melancarkan agenda Sekolahku Sejahtera ni. Terutamanya bila saya amati penerangan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, saya dapat melihat bagaimana program ini adalah merupakan reaksi kepada sekurang-kurangnya yang pertamanya kes buli yang telah mengorbankan nyawa salah seorang daripada pelajar kita, almarhum Ananda Zulfarhan, tidak lama dahulu. Dan yang keduanya, saya melihat apa yang ditekankan oleh YB baru-baru ini adalah berkaitan dengan menyeragamkan aktiviti-aktiviti yang telah pun sedia dijalankan di sekolah-sekolah yang ada pada hari ini. Jadi daripada situ kita nampak pernyataan yang jelas, dan saya sendiri di sekolah kecil kami, agenda pendidikan karakter ini memang merupakan, kita katakan, agenda utama, kerana kita sentiasa percaya bahawa kecemerlangan akademik dan kejayaan dalam kehidupan anak-anak ini adalah merupakan by-product kepada kecemerlangan karakter. Tetapi perkara ini dia tak boleh kita katakan macam sekadar slogan sahaja, dia perlu ada pedagogi khusus untuk menjayakannya. Bila saya amati apa yang dibentangkan berkenaan dengan 14 elemen dalam akronim sejahtera tu, walaupun dia macam berbunyi agak rawak, tapi kalau kita teliti dan kita halusi, kita akan nampaklah insya-Allah 14 elemen itu dia mencakupi keseluruhan building blocks yang ada dalam pendidikan karakter. Contohnya macam kebaikan berkaitan dengan performance, kebaikan berkaitan dengan moral, kebaikan berkenaan dengan civic, dan juga berkaitan dengan intellectual. Jadi dari segi susunan itu saya nampak insya-Allah ia boleh membantu untuk mencapai apa yang dihasratkan oleh KPM. Namun seperti biasa, apa yang kita harapkan adalah kekemasan dari segi pelaksanaan dia. Dan saya nampak banyak kali juga, termasuk melalui soal jawab bersama dengan wartawan, Menteri Pendidikan memberikan penekanan bahawa ini bukanlah merupakan kerja tambahan ataupun sesuatu yang akan membebankan para guru, tetapi dia adalah merupakan sesuatu yang perlu berjalan secara organik, secara semula jadi. Ini yang sangat kita harapkan, dan kita memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada kejayaan agenda ini, insya-Allah. Adakah konsep Sekolahku Sejahtera yang diperkenalkan oleh KPM ini sejajar dengan elemen-elemen dan perkara yang dititipkan oleh Majlis Penasihat Pendidikan kepada Menteri Pendidikan, dan Hasrizal salah seorang
ahli panel yang terlibat menyediakan ataupun laporan ini yang agak komprehensif dan saya sempat melihat sedikit. Jadi adakah ia selari dengan apa yang dimahukan oleh Majlis Penasihat Pendidikan Negara ketika itu? Dan kita tak tahu di mana status ataupun laporan tersebut, tetapi adakah Hasrizan melihat ada keserasian ataupun ada ataupun perkara yang diangkat termasuk dalam konsep sekolahku sejahtera ini? Kalau kita renungkan kembali kepada apa yang pernah dibincangkan dan diusulkan sebagai penambahbaikan kepada sistem pendidikan di negara kita, apa yang digagaskan di dalam sekolahku sejahtera ini sejajar, namun pendekatan yang diguna mungkin sedikit berbeza kerana saya sendiri pun tidak melihat perincian sepenuhnya kepada apakah model yang dipakai untuk menjayakan sekolahku sejahtera ini, kerana kalau dia berada di bawah pendidikan karakter, dia ada dua sudut yang ekstrim dalam hal ini. Sama ada dia langsung tidak mempedulikan kepada agenda berkenaan ataupun yang keduanya dia bergerak kepada pendekatan yang terlalu ekstrim. Dan kedua-duanya adalah merupakan perkara yang tidak baik. Kalau kita merenung kembali kepada usaha ataupun cara bagaimana kita nak menerapkan nilai-nilai murni dalam pendidikan, perkara ini dia terbahagi kepada tiga segmen yang perlu diambil kira untuk menjayakannya, iaitulah yang pertamanya adalah virtue knowledge ataupun ilmu tentang kebaikan itu sendiri, dan yang keduanya adalah virtue reasoning, iaitu pemahaman terhadap kebaikan itu. Dan yang ketiganya adalah virtue practice, iaitu bagaimanakah ianya diaplikasikan. Ketiga-tiga perkara ini dalam dunia sains pembelajaran memerlukan kepada satu kesediaan yang terjadi secara kita sebutkan intended. Maknanya kita memang memaksudkan untuk dia terjadi. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan perkara ini, dia tidak boleh berlaku secara kebetulan. Contohnya guru-guru apabila nak menyampaikan nilai tertentu, dia perlu memahami bahawa dalam pemikiran kanak-kanak, kadang-kadang sesuatu yang jelas kebaikan kepada kita, dia adalah sesuatu yang mengelirukan dalam pemikiran kanak-kanak. Katalah contohnya dari perspektif Islam, kita ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dalam arti kata bila melihat adanya sesuatu perkara yang tidak baik, kita perlu melakukan sesuatu untuk membetulkannya, mencegahnya, bahkan mungkin melaporkannya. Tetapi dalam pemikiran kanak-kanak, perkara ini boleh difahami sebagai mendedahkan kawan, mengkhianati kawan, snitching dalam bahasa Inggeris kan. Yeah. Dan di sekolah tidak ada pelajar yang suka kepada kawan-kawan yang duduk dalam kategori snitching ni. Jadi macam mana nilai ni nak terbentuk, dia tidak boleh sekadar kita sebutkan mencegah kemungkaran, membantu kawan agar tidak melakukan kesalahan, terbiar macam tu saja. Dia perlu dibincangkan, dan perbincangan ini perbincangan yang memerlukan kepada persekitaran yang selamat, cikgu yang terbuka untuk menerima maklum balas daripada pelajar. Maka perkara-perkara ini menyebabkan dalam Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara dahulu yang sempat saya berada, kita menyedari bahawa perkara ini dia tidak boleh menjadi sekadar sisipan, tetapi dia perlu lahir dalam bentuk kita kata whole system reform, kerana dia perlu masuk daripada pedagogi dan asas ilmu yang betul untuk menjayakannya. Okey, dalam konteks sekolahku sejahtera ini, ia meletakkan satu sasaran realiti baru pendidikan berkaitan dengan melaksanakan dari aspek konsep teacher centered dan juga student centered. Ini juga selari apa yang Hasrizal katakan tadi, iaitu yang perlu dijadikan suatu yang intended, yang wajib dilakukan dan tahu apakah outcome ataupun hasilnya. Ia bukan secara organik ataupun secara natural ataupun secara semula jadi ataupun secara kebetulan. Ia perlu ada satu mekanisme, ada sistem dan perlu tahu apakah outcome yang akan diperolehi. Jadi misalnya dalam hal berkaitan dengan moral, dan kita tidak mahu lagi ada arwah Farhan yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang seterusnya. Misalnya isu bully.
bagaimana isu buli ini boleh dijadikan sebagai satu model kefahaman yang jelas dari aspek pemegang taruh pendidikan dalam konsep Sekolahku Sejahtera? Kita sedia maklum perubahan daripada teacher centered kepada student centered, yakni pembelajaran berpaksikan guru dan pembelajaran berpaksikan pelajar, dia terjadi dengan berubahnya pemikiran dan kepercayaan semua yang terbabit dalam proses ini tentang bagaimana kanak-kanak belajar. Dia tidak boleh berlaku hanya berdasarkan kepada arahan ataupun semata-mata trend semasa, tetapi dia berbalik kepada bagaimanakah warga pendidik itu sendiri memahami kanak-kanak itu belajar. Dalam kita nak menerapkan nilai-nilai murni kepada diri anak-anak ini, terutamanya kalau isu buli yang menjadi penyataan masalah kebimbangan besar kita kerana kita nak sekolah kita ni selamat kan, dia perlu berbalik kepada macam yang saya sebutkan di awal tadi, pendidikan karakter ni ada pedagogi khusus untuknya. Kanak-kanak dia belajar tentang karakter ini melalui sekurang-kurangnya 3 saluran. Saluran yang pertama disebutkan sebagai dalam istilah mudahnya kita kata caught, ya, sesuatu yang ditangkap oleh budak-budak. Yang keduanya adalah sought, sesuatu yang mereka raih daripada aktiviti yang dirancang, dan yang ketiganya adalah taught, sesuatu yang diajarkan kepada mereka. Bahagian yang selalunya mendapat perhatian guru-guru masyarakat kita adalah elemen yang ketiga tadi, iaitu taught, sesuatu yang kita ajar. Bila kita ajar, mereka belajar, dan bila mereka belajar, mereka tahu, maka mereka akan melakukannya. Tapi sebenarnya dua komponen yang saya sebutkan tadi itu yang kita perlu berikan perhatian kerana dia berlaku secara sedar dan tidak sedar. Yang pertama tadi kita katakan caught tadi itu, sesuatu yang murid tangkap. Maknanya dalam keadaan kita mahu atau tidak mahu, kanak-kanak akan menangkap nilai-nilai yang baik ini melalui apa yang didemonstrasikan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekeliling dia. Kalau ada di dalam rumah, maknanya khususnya ibu bapa mereka. Kemudian kalau di sekolah, iaitulah guru-guru itu sendiri. Maka 14 elemen yang disenaraikan dalam agenda Sekolahku Sejahtera ini, pertama sekali sebelum guru mula melakukan apa-apa untuk mengajar perkara ini, pelajar-pelajar sudah pun mula caught tadi tu. Maknanya dia menangkap dari segi etika, dari segi jati diri, keterampilan, kata apa, rasional yang banyak ditekankan oleh YB Menteri Pendidikan, perkara-perkara ini tadi. Apa yang saya harapkan ialah ketiga-tiga perkara ini diterokai dan dijayakan dengan baik di sekolah masing-masing, dan jangan kita terus terperangkap ataupun tertumpu kepada elemen berbahaya dalam isu ini, iaitu pada saluran ketiga tadi, iaitu thought. Bila thought ini maknanya dia payahlah kita kata teacher centered kepada student centered tu, dia akan terus kembali kepada kerangka yang sudah sedia memeningkan banyak pihak, iaitu berpaksikan kepada cikgu. Jadi cikgu akan berceramah, cikgu akan marah, akan menegur dalam perhimpunan pagi, bercakap, nanti di telinga kanak-kanak tu dia boleh kedengaran sebagai satu bentuk leteran, dan itu akan pergi jauh daripada niat asal yang dimahukan. Dan satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian bila kita sebutkan tentang pendidikan karakter, teacher centered ke arah student centered, ialah bagaimanakah kita menentukan keberkesanan hal ini. Ini boleh menjadi perkara yang tidak dihasratkan di peringkat awal, tetapi kemudian dia boleh bertukar menjadi beban kepada guru, dan sekiranya guru sendiri tidak sejahtera dengan apa yang mereka lakukan, mereka sukar untuk menjayakan sejahtera itu untuk orang lain, terutamanya kepada anak-anak ni. Jadi saya lihat Menteri Pendidikan banyak kali menekankan bahawa agenda ini tidak diukur, tidak termasuk dalam peperiksaan, dia tidak muncul dalam bentuk subjek tertentu. Mungkin satu lagi perkara yang ingin saya ketengahkan sebagai satu harapan untuk guru-guru kita ialah kejayaan agenda ini jangan sekali-kali disandarkan sebagai key performance index kepada sesiapa. Jangan sekali-kali diukur hal ini sebagai sandaran untuk menentukan kejayaan
pengetua, kejayaan pejabat di peringkat daerah, negeri, malah di peringkat KPM sendiri, mungkin inilah masanya untuk diberikan galakan positif kepada sekolah-sekolah dan berikan kepercayaan kepada sekolah untuk melaksanakannya demi anak-anak, bukan sebagai slogan kosong tetapi benar-benar demi untuk anak-anak itu sendiri. InsyaAllah maka agenda ini akan mendatangkan satu perkara yang bermanfaat untuk semua. Kalau kita nak ambil interpretasi ataupun makna di sebalik sejahtera itu, pastinya sejahtera itu melambangkan perkara yang memberikan satu kelegaan, suatu kegembiraan, suatu yang seronok, suatu yang kita akan doakan orang lain membuat baik kepada orang lain dan seumpamanya. Apatah lagi dalam dunia akademik sekarang, dalam era COVID-19, perdebatan Hasrizal di dalam talian saya mengikuti rapat berkaitan dengan bagaimana kita nak mengajar anak-anak seawal prasekolah ataupun di tahun pertama, tahun kedua dengan silibus yang begitu banyak, dengan teks buku yang beratnya, bebannya mungkin berkilo-kilo terpaksa dibawa ke sekolah saban hari, dan silibus berkaitan dengan matematik, sains dan juga perkara subjek itu mungkin terlampau tinggi kalau nak dicurahkan segalanya kepada anak-anak di awal persekolahan. Jadi di mana konsep kesejahteraan ini perlu dijelmakan dalam setiap polisi, dalam setiap pedagogi, dalam setiap silibus yang akan diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul ya. Kalau kita analogikan dia lah, maknanya kalau dalam badan kita ni ada punca sakit yang mendatangkan rasa tidak selesa tu, selagi mana punca itu tidak dirawat, simptom-simptomnya akan berterusan datang. Betul. Jadi kita kena jujur dan telus untuk meneroka dan menerima apakah sumber tidak sejahtera, tekanan, hilangnya rasa kegembiraan belajar yang berlaku kepada kanak-kanak dan juga apa yang dialami oleh guru. Salah satu daripadanya adalah berkenaan dengan kurikulum kita, silibus bagi setiap subjek. Perkara ini ditekankan berulang-ulang kali. Kalau untuk saya sendiri, daripada anak saya berusia 7 tahun, saya sudah mula menimbulkannya, sehinggalah anak yang sulung pun dah masuk 21 tahun sekarang ni kan. Dalam perbincangan di media sosial, saya cuba untuk nampakkan perkara ini daripada dua sudut. Sama ada daripada sudut sains pembelajaran yang meletakkan kanak-kanak apa yang mereka belajar mestilah sejajar dengan perkembangan kognitif mereka, dengan perkembangan psikososial mereka, kerana kalau tak diambil kira perkara ini, maka kita mungkin boleh tersasar daripada apa yang sesuai dengan tahap umur mereka. Dan hal ini juga perlu mengambil kira, kita nak fikirkan 20% pelajar paling cemerlang dan berkebolehan sebagai asas penentuan kesesuaian, ataupun kita nak mengambil kira 60% majoriti dan 20% di bawah yang berdepan dengan masalah pembelajaran, masalah keluarga, kekurangan prasarana dan macam-macam lagi isu. Kerana kalau kita tak tetapkan asas ini tadi, maka bebanan akademik yang ditanggung oleh pelajar-pelajar, terutamanya bagi mereka di peringkat pendidikan awal kanak-kanak, tahun 1, tahun 2, dan juga ekoran daripada PDPR, banyak perkara yang tidak stabil tentang operasi antara sekolah di rumah dengan di sekolah ini, saya sangat bimbang dengan hal ini. Kalau kita tengok kepada dokumen standard bagi setiap subjek yang menjadi rujukan kepada para guru, kita sedia maklum bahawa buku-buku latihan yang ada di luar sana, kadang-kadang banyak benda ini tadi dihasilkan dengan pedagogi yang tidak tepat, maka interpretasi dia boleh menimbulkan kebingungan kepada ibu bapa dan guru. Tetapi di SKP itu sendiri, kalau kita perhatikan, dia memerlukan kepada satu kita kata keazaman yang besar untuk pihak kementerian benar-benar mempertimbangkannya. Saya ambil contoh ringkas, misalnya matematik bagi murid tahun 1. Kalau kita tengok dalam bab-bab yang awal itu, alhamdulillah,
ia adalah merupakan perkara-perkara asas berkaitan dengan nombor operasinya, berkenalan dengan nombor-nombor, kemudian pecahan. Tapi bila dia masuk kepada bab yang orang kata hujung tahun sedikit, bila masuk bahagian ukuran, ruang, pengurusan data, statistik, saya secara peribadi melihat perkara ini perkara yang amat-amat berat untuk diterjemahkan oleh guru dalam bentuk yang boleh difahami oleh anak-anak, dan lebih utama lagi, mereka belum memerlukannya. Jadi kalau kita nak mewujudkan kepada sekolah yang sejahtera, sekolah yang mendatangkan kegembiraan kepada kanak-kanak, ia merupakan satu hasrat yang sistemik. Dia tidak boleh terjadi hanya melalui satu saluran, tapi punca-punca yang menyebabkan guru tertekan, ibu bapa tak tahu nak tolong macam mana, dan pelajar-pelajar hilang motivasi kerana merasakan apa yang dibentangkan kepada mereka ini terlalu berat. Apatah lagi kalau belajar di hadapan skrin daripada rumah, maka sukar sangat untuk kesejahteraan yang dicita-citakan itu dapat dicapai. Di mana perimbangan? Kalau kita nak seronok, betul lah anak-anak ini dah lama terlepas dengan PDPR dan mungkin ada yang tidak mempunyai akses langsung. Jadi macam nak balas orang kata pun nak qada semula lah cikgu-cikgu ni kepada anak murid mereka, tetapi mereka tidak tahu tahap keupayaan untuk menerima itu amat berbeza ataupun berbeza-beza antara satu pelajar dengan satu pelajar yang lain. Jadi di mana orang kata pun jalan tengah tentang hal ini dalam konsep kita nak memperkenalkan sekolah sejahtera, Hasrizal? Ya. Kali pertama saya rasa lebih kurang dalam 2 bulan yang lalu saya dengar tentang agenda sekolahku sejahtera ni ketika hasrat itu diketengahkan kepada masyarakat. Saya fikir adakah ini bermaksud kita telah bersetuju bahawa kesejahteraan mental, emosi kanak-kanak ataupun anak-anak ini menjadi keutamaan. Sebab itu yang saya harapkan. Bila kita fikirkan tentang masalah buli kan yang berlaku di sekolah, masalah buli itu tidak lari daripada bagaimanakah masyarakat sendiri berfikir tentang kesejahteraan mental dan emosi. Kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak bermotivasi, tertekan, mengalami kemurungan, hilang keseronokan untuk belajar, bagaimanakah perkara itu ditafsirkan oleh orang-orang dewasa, oleh cikgu-cikgu sendiri yang berada di hadapan mereka, oleh ibu bapa? Dalam naratif yang kita lihat, kita nampak ada kecenderungan yang nyata di dalam masyarakat menganggap bahawa pelajar-pelajar ni jangan manja sangat, jangan orang kata jangan lemak lah, orang kata sikit pun tak boleh nak sabar, nak tahan, sikit-sikit masalah mental, sikit-sikit masalah emosi. Ini adalah di antara perkara yang sangat-sangat perlu dirawat, kerana kesejahteraan emosi, kesejahteraan regulasi sosial budak-budak ni dengan kawan-kawan mereka bukan perkara kecil. Ia adalah merupakan enabler utama kepada terjadi atau tidak terjadinya pembelajaran. Sama ada ditekankan melalui penyelidikan sains pembelajaran moden ataupun mungkin bagi umat Islam, kita boleh tengok sendiri bagaimana junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan fokus besar kepada hal ini. Ketika baginda mengajar Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu dengan beberapa orang anak muda bersama baginda, bila mereka ini hilang fokus, bila mereka ini macam dah tak mengikuti pembelajaran, baginda tidak mengabaikan apa yang baginda nampak ataupun meneruskan juga apa yang nak diajar, tapi baginda berhenti dan bertanya, apa yang membimbangkan kamu? Dan Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari menyatakan bahawa mereka ni risaukan keluarga, terkenangkan keluarga. Jadi baginda tanya, ceritakan kepada aku apakah yang membimbangkan kamu, dan mereka pun cerita. Maknanya mereka luahkan apa yang mereka risaukan, apa yang mereka bimbangkan, dan tidak pula Rasulullah SAW berkata macam mana nak menjadi pejuang, macam mana nak membangunkan negara, nak membela umat. Kalau baru 20 malam tinggalkan keluarga, kamu dah kerinduan. Rasulullah tak buat macam tu. Baginda kata, oh kalau begitu, kita berhenti di sini, baliklah ke rumah, sambung belajar di rumah, ini panduan yang aku berikan kepada kamu. Jadi berbalik kepada agenda sekolahku sejahtera ini, saya melihat bahawa ia amat merupakan harapan, sekurang-kurangnya bagi saya yang berada jauh di perantauan ini, bahawa ini adalah merupakan satu petanda
bahawa KPM dan kerajaan dan masyarakat seluruhnya bersetuju bahawa pembelajaran tidak boleh berlaku sekiranya kesejahteraan yang diletakkan itu tidak disokong untuk diadakan. Bagi sekolah-sekolah di luar negara, misalnya di Republic of Ireland, tempat di mana kami berada, ketika musim pandemik yang dah masuk 2 tahun ini, kerajaan sekurang-kurangnya melaksanakan di peringkat sekolah rendah apa yang diperlukan untuk menjayakan hal ini. Mata pelajaran kandungan dikurangkan, tumpuan ketika belajar di rumah hanya beri fokus kepada subjek teras sahaja, sekolah rendah subjek hanya maksimum 4 slot sehari, 3 akademik, 1 terserah kepada guru untuk menentukannya, dan pertemuan secara face to face, synchronous di antara pelajar dengan guru hanya seminggu sekali pada hari Jumaat, terutamanya untuk guru bertanya khabar kepada anak-anak murid mereka. Jadi benda ni memerlukan kepada kesediaan dan perubahan secara fundamental kepada bagaimana kita buat perkara ni. Terima kasih Hasrizal yang berada di Nias, Republic of Ireland pada petang ini. Itu tadi Hasrizal Abdul Jamil, pengarah pendidikan Yayasan Pendidikan Khalifah. Kita berinteraksi berkaitan dengan konsep sekolahku sejahtera. Itu saja bersama saya Nazri Kaha untuk agenda awal ini pada malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.